radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khair. Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha. Walakin qul qaddara Allah wa ma syaa Allah fa'al. Fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan." Maksudnya, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Pada setiap perkara ada kebaikan. Tekunlah kamu atas sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu berputus asa. Jika kamu ditimpa sesuatu bencana, janganlah berkata, "Kalaulah aku berbuat demikian, maka akan menjadi demikian dan demikian." Akan tetapi berkatalah, Allah telah mentakdirkan, dan barang yang dikehendaki oleh Allah, pastilah Allah akan lakukan. Kerana kata-kata lau, iaitu kalaulah, dapat menjadi pembuka perbuatan syaitan. Amsayna wa amsal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdah, la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adabin fil nar wa 'adabin fil qabr. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinil Islam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Ya dzal jalal
والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Sahabat pendengar, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kautsar ayat kedua yang bermaksud tunaikanlah solat dan sembelihlah kurban sebagai tanda syukur. Jom kita rebut peluang untuk membuat ibadah kurban bersama serantau Muslim. Harga berpatutan, dapat gambar dan sijil. Memang berbaloi. Sertai kurban mudah bersama serantau Muslim. Layari kurbanmudah.com atau hubungi 03 8408 1789. Sedekah Serantau Muslim. Destinasi IKIM, Inspirasi Emporia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para pendengar yang masih setia bersama kami untuk waktu ini Destinasi IKIM masih bersama Najasman dan juga Syafiq Saleh. Iya, di petang ini moga petang yang baik-baik untuk kita semua. Macam mana hati, jiwa kita, perasaan kita, semua tu akan juga kita kena lihat dan tengok-tengok juga. Barulah kita punya perasaan dan juga emosi kita pun terurus dengan baik. Ya, insya-Allah. Dan seperti Syekh Rabi' Hadi berkata, al-ilm alladhi yuksib sahibahu a'la al-manazil 'inda Allah tabaraka wa ta'ala huwa ilm al-kitab was sunnah. Bermaksud ilmu yang akan menghasilkan bagi pemiliknya tingkatan darjah yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah ilmu Al-Quran dan Sunnah. Betul, itulah sumber kita. Jadi sama-sama gunakan sebaik mungkin untuk kehidupan kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan bercakap tentang ilmu ini, banyak ilmu yang perlu kita belajar, banyak ilmu lagi yang kita harus amalkan, wajib amalkan insya-Allah. Dan sebentar saja lagi kita nak mendapat lagi ilmu tentang emosi. Insya-Allah bersama Tuan Fazli Aziz. Ya, beliau merupakan kaunselor berdaftar dan juga kaunselor rumah tangga, juga merupakan pengasas bijak emosi, dan boleh tonton di Facebook Live IKIM FM petang ni. Nak sambung lagi cerita kita, tajuk yang bakal kita bincangkan iaitu komunikasi cinta di bahagian yang ketiga. Iya, dan para pendengar untuk soalan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011 2904 004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Ya, kekal bersama IKIM. صلوا على خير النبي أحمد المصطفى صلوا على خير النبي أحمد المصطفى صلوا على خير النبي
الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Assalamualaikum, saya Rafi'i, pendengar setia dari Pahang. Radio IKIM memang menjadi pilihan saya sewaktu memandu dan bekerja. Tanpa Radio IKIM, rasa tak lengkap hidup ini. Untuk itu, anda juga kena teruskan mendengar Radio IKIM, inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Siti Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini, masih bersama Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Ya, selamat petang kepada anda. Syukur kita kembali bersama menerusi di petang Isnin ini. Kita nak bawakan kepada anda sekali lagi rancangan Vaksin Hati. Ya, insya-Allah. Dan untuk petang ini kita bersama yang berbahagia Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz atau Fazli Aziz. Tuan Fazli Aziz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah, sihat walafiat, bertambah perkembangan yang baik. Perkembangan yang baik itu. Itulah kan. Saya tak tahu nak definisikan baik ke tidak, tapi kadang-kadang merisaukan juga. Allah. Orang kata hati gembira jadi macam tu kan. Alhamdulillah, syukur. Kira okeylah tu. Orang kata PKP yang ketiga ni kan, banyak juga yang sebenarnya kita cuba uruskan dengan sebaik mungkin kan. Alhamdulillah. Ya, betul. Dan rakan-rakan sekalian, kita nak jemput anda untuk ke Facebook Live IKIM FM untuk sama-sama kita tonton di situ. Kita nak sama-sama juga berikan pandangan, soalan dan juga pertanyaan menerusi beberapa platform yang dah pun kita aktifkan sekarang. Ya, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Betul. Dan petang ini kita nak sambung lagi kita punya bicara, tajuk bual bicara kita yang dah pun siap sedia mana? Bersama untuk petang ini bahagian ketiga, komunikasi cinta. Tak habis lagi komunikasi ni. Bab besar tu sebenarnya. Masya-Allah. Kita rasa komunikasi ni simple-simple, biasa-biasa je kan. Betul. Bila abang balik rumah tanya, hari ni kerja okey? Itu je ke? Itu je komunikasinya. Isteri balik rumah, hari ni okey ke? Uruskan semua. Adakah setakat itu saja kan? Jadi kita nak bincangkan lagi beberapa laluan lain juga, insya-Allah. Ya, dan untuk waktu ini sebagai mukadimah, silakan tuan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, terima kasih DJ Mona, DJ Syafiq. Alhamdulillah kepada para pendengar sekalian, para penonton di Facebook. Saya doakan tenang sentiasa, Allah mudahkan segala urusan, insya-Allah. Lapang hatinya, dibantu segala urusannya, insya-Allah. Yang mana kita masing-masing sedang melalui PKP 3.0 ini yang disambung sehingga hujung bulan ini. Moga-moga kita dapat melalui dengan baik, dan insya-Allah apa sahaja keadaan yang kita lalui, supaya ianya menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada senang atau susah. Sebab masing cabarannya berbeza-beza kan. Okey. Mukadimah biasalah seluruh dulu kan. Kita masih nak sambung cerita yang minggu lepas, dan sebenarnya dalam komunikasi cinta ni sebenarnya kita ambil daripada 5 love language. Jadi akan ada 5 episod lah, 5 siri, dan ini siri yang ketiga. So siri pertama kita kalau siapa yang masih ingat, kita bincang berkenaan dengan komunikasi cinta ni. Siapa yang mungkin baru dengar, dia bahasa ringkasnya macam ni. Setiap orang ni dia ada bentuk cinta, bentuk rangsangan emosi cinta
pada diri masing-masing. Ada 5 jenis lah kalau ikut Gary Chapman ni. Ada 5 jenis. Jadi kita dah bincang tentang word of affirmation, kata-kata. Kemudian kita dah bincang berkenaan dengan quality time. Dan hari ini kita nak bincang yang ketiga, iaitu sentuhan fizikal. Kan, sentuhan fizikal. Jadi bentuk cinta ini, kalau dilakukan oleh pasangan kita terhadap kita, dia akan meningkatkan emosi tercinta tersebut. Dia rasa sangat best, rasa seronok. Ini konsep dia. Jadi dengan kita mengetahui apa bentuk bahasa cinta ataupun komunikasi cinta pasangan kita, dan kita buat benda tu, jadi perasaan cinta dia akan bertambah pada kita. Ini kita bincang dari segi ikhtiar lah. Memanglah Allah yang membolak-balikkan hati, memberikan perasaan. Tapi nak cerita dari segi ikhtiarnya adalah bila kita memahami bahasa cinta pasangan kita, jadi kita buat benda tersebut, insya-Allah dia akan menambah cinta lah, membugarkan lagi, merasa seronok. Tapi kalau kita buat benda yang bahasa cinta yang lain, yang bukan bahasa cinta utama dia akan rasa, tapi impact dia tidak seperti bahasa cinta utama dia. Itu konsep dia, asas dia begitu dia. Okey, baik. So hari ini kita nak cerita tentang sentuhan fizikal. Sentuhan fizikal kan. Jadi saya nak tanya satu soalan lah kepada anda semua yang sedang mendengarkan. Bila last anda pegang tangan pasangan anda? Syafiq? Sudah. Sudah. Alamak, bila last? Bukan baru semalam ke? Bukan baru pagi tadi? Bukan baru pagi tadi. Kantoi. Allah. Kalau baru pagi tadi, baru semalam, Alhamdulillah. Tapi percaya tak kalau saya sebutkan, ada di kalangan pasangan di luar sana yang sudah 6 bulan tak bersentuhan. Kan? Apatah pegang tangan, 6 bulan tak bersentuhan. Ada yang setahun lebih. Saya pernah kendalikan sesi, setahun lebih tak bersentuhan. Duduk asing-asing, duduk rumah satu rumah, tapi bilik tidur asing-asing. Kan? Duduk rumah masing-masing dah tak cakap. Kemudian masing-masing buat kerja sendiri. Kan? Walaupun duduk satu rumah, apa perasaan? Dan memang pada kita tengok memang ini sesuatu yang dah sangat kritikal lah. Okey. Dan dia sentuhan dia macam ni satu benda yang kita nak ingat. Saya nak kongsikan. Kita ni kalau kita sentuhan ni nampak macam simple tapi very powerful sebenarnya. Kan? Sebab kalau contoh orang yang kita baru-baru kenal, kalau kita pergi satu majlis lah, waktu ni selepas PKP atau sebelum PKP contoh kan, pergi satu majlis, kita pergi seorang-seorang. Kan? Kemudian orang tengok kita nak bertegur sapa dengan kita. Ada tak dia datang-datang tu pegang bahu, siapa nama kamu? Tak ada lah. Tak ada kan? Tak ada. Sebab apa? Biasanya kita ada jarak sosial kita. Maknanya kita akan duduk dalam satu jarak sosial. Yang ukuran dia saya tak ingat lah, itu kita tengok detail lagi. Dia ada jarak sosial dia. Jarak sosial. Jadi jarak sosial ni tanda bahawa kita sedang bersosial dengan dia lah. Mana orang yang kita baru kenal dia ada jarak dia. Kemudian semakin kita rapat, semakin kita boleh dekat. Kan? Semakin kita rapat dengan seseorang, semakin kita boleh masuk dalam personal space dia. Personal space dia. Dan semakin kita rapat dengan seseorang, semakin kita boleh masuk dalam, dipanggil intimate space kita. Sampai boleh sentuh, boleh pegang kan. Sebab tu kita, kalau orang kita tak kenal, sentuh kita rasa, siapa dia ni? Apa masalah dia ni? Ni kan? Jadi maknanya orang yang rapat ni sebenarnya adalah orang yang sebenarnya antara satu signal bahawa seseorang tu rapat dengan kita rapat dengan dia, dan kita boleh sentuh dia. Tapi dengan sama jantina lah, sebab kita Muslim kan. Tapi maknanya dalam pasangan, dalam rumah tangga apatah lagi. Maknanya kalau betul-betul rapat, memang kita akan sentiasa bersentuhan, berpegangan kan. Kita rasa mana kita tidak janggal lah. Dan ini yang pelik apabila, sebab tu kita tengok, kalau kita tengok orang bergaduh, suami isteri yang bergaduh apa berlaku, dia tak bersentuhan. Satu, dia tak bercakap. Yang kedua, dia tak nak bersentuhan. Duduk sebelah pun tak nak. Kan? Kalau tengah-tengah isteri merajukkan, kita duduk sebelah dia, pandang muka pun tak nak, ada pusing. Kan? Makin kita rapat, makin dia menjauh. Kan contoh. Okey. So saya nak ceritanya bahawa itu adalah nak ceritanya pengaruh sentuhan. Dan sentuhan ni tuan-tuan sekalian memang banyak kelebihan lah. Antaranya dia adalah salah satu cara ekspresi cinta. Ekspresi perasaan. Jadi orang yang kita sayang, kita sentuh, kita pegang kan. Anak yang kita sayang, kita pegang, kita sentuh. Ada tak anak yang kita sayang, kita tengok dari jauh? Tak ada kan? Kita pergi pegang dan sentuh. Kan, semakin rapat, semakin kuat emotional connection tu, semakin kita banyak sentuhan. Kan? Dan sentuhan sebenarnya banyak kajian yang menunjukkan dia boleh meningkatkan imun sistem untuk orang tua, untuk budak-budak. Kan? Dia ada satu kajian ni, bila budak ni jarang disentuh, apa berlaku? Imun sistem dia rendah dan meninggal. Ini ada kajian, banyak kajian. Okey. Dan
Salah satu lagi adalah hormon yang dikeluarkan bila banyak sentuhan ni adalah hormon oksitoksin. Inilah dia hormon cinta. Inilah dia hormon kasih sayang. Inilah hormon yang menyebabkan emosi cinta sentiasa terbugal, rasa seronok dalam rumah tangga. Jadi sebab itu penting untuk menyentuh ni. Okey, masa ada lagi kan? Boleh lagi? Sikit lagi. 30 second. 30 second. Jadi saya sebut macam inilah. Jadi sentuhan ni kita akan bincang. Dia ada dua jenis sentuhan. Iaitu yang pertama disebut sebagai sentuhan yang sexual driven. Iaitu sentuhan yang melibatkan, yang menghala ke arah hubungan intim. Ini bukan intim Quran nasyid, ini hubungan intim lah. Okay, kena jelaskan. Yang kedua adalah dipanggil non-sexual driven ataupun sentuhan yang tidak menghala kepada hubungan intim. Ini kita akan bincang selepas ini. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Okey, Mona, sebelum kita nak berehat, mungkin kita boleh paparkan juga soalan dan juga daripada sahabat kita yang bertanya. Tadi soalan pendengar kita, adakah komunikasi cinta perlu pembuktian? Adakah ni? Sahabat kita ni daripada Negeri Sembilan. Okey. Dan juga ada yang bertanya, untuk bergaul dengan anak, kita hendaklah membina hubungan sejak kecil lagi. Apakah ibu bapa yang kurang memeluk anak semasa kecil akan mengalami masalah emosi, tak rapat, susah nak berkomunikasi? Mungkin kejap lagi Tuan berikan pandangan. Okey. Baik. InsyaAllah. Dan untuk waktu ini, Tuan dan para pendengar kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar terus setia bersama kami. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin fil awwalin wal akhirin وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي الملأ الأعلى di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Vaksin Hati. Iya, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di talian ketika ini yang berbahagia, Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar, kaunselor rumah tangga dan juga pengasas bijak emosi. Dan meriah juga komen-komen kita ni dekat Facebook Live, Masya Allah. Seperti kata Puan Sarifah Kasim, kita bincang ini tentang komunikasi cinta bahagian ketiga. Puan Sarifah Kasim berikan kat sini, katanya sentuhan fizikal adalah ekspresi cinta. Alhamdulillah, katanya terima kasih ingatannya. Semoga kita semua berkasih sayang dengan pasangan kita. Ni contoh orang lama punya tips ni. Alhamdulillah. Kena minta apa ni, panduan juga ni. Silakan Tuan, kita nak sambung sedikit lagi Tuan tentang komunikasi cinta. Okey.
Baik. Terima kasih DJ Syafiq dan juga DJ Mona. Tadi saya sebelum kita berehat tadi, sebelum saya ingat saya akan respon pada soalan tadi pun mungkin selepas inilah. Boleh. Tadi saya ada sentuh berkenaan dengan sentuhan yang bersifat sexual driven ataupun menghala ke arah hubungan intim. Yang mana sebenarnya banyak isu dalam ini. Especially saya pernah tulis satu topik berkenaan dengan sentuhan yang bersifat dipanggil sexual driven. Orang perempuan, biasa kalau kita sebut orang perempuan, kita akan faham, kita akan maklum common sense bahawa orang perempuan ni dia nak disentuh, dia nak dilayan, dia nak dipeluk, dia nak dilindungi, dia nak dihargai, dan especially dari segi sentuhan lah. Tapi ada selalunya isunya begini. Isunya adalah orang lelaki bila isteri sentuh, dia selalu ingat itu adalah signal menghala kepada hubungan intim. Kan? Sedangkan tidak semua sentuhan menghala ke situ. Sebab ada orang perempuan dia nak disentuh, bukan dia nak apa pun, dia nak disentuh sebab dia nak rasa dia rasa ada di sebelah, rasa wujud, rasa dihargai, rasa dipegang, rasa dilindungi. Kan hanya dengan sentuhan. Jadi ini isu-isu yang timbul. Jadi setengah-setengah lelaki ni, setengah-setengah suami mungkin dia tak faham. Jadi bila disentuh terus menghala ke situ. Bila terus menghala ke situ disentuh. Jadi apabila suami bila pada satu ketika dan saat-saat tertentu bila disentuh dia tak nak disentuh. Kenapa? Sebab dia dah signal dalam otak dia, dalam diri dia, suami aku sentuh ni mesti nak menghala ke situ. Jadi dia mengelak. Jadi sebab itu setengah-setengah isteri, ada juga isteri yang tak nak disentuh. Kenapa dia tak nak terbawa ke situ? Sedangkan bukan apa, sebab mungkin pada masa tu tengah buat kerja ke banyak benda lain, tengah buat bisnes online kan, customer nak masuk pula, isteri suami sentuh pula. Jadi dia banyak kekangan di situ. Okey. Jadi sebab itu pada saya, sebagai seorang lelaki kita kena faham, sebagai seorang suami kita kena faham, sentuhan ni tidak semestinya bersifat menghala ke hubungan intim. Sebab itu ada sentuhan yang kedua yang kita nak bincang, nak pelbagaikan ini adalah sentuhan yang bukan berbentuk seksual. Kan? Sentuhan yang sebenarnya diperlukan oleh seorang isteri, seorang anak pun sebenarnya memerlukan sentuhan daripada ibu bapa. Sebab tu kalau tengok pada soalan tadi, pada saya sangat penting sentuhan. Sebab apa? Dia nak membina emotional attachment, keterikatan emosi. Kan? Keterikatan emosi ni antara ayah dengan anak, antara ibu dengan anak. So sentuhan lah. Kan? Sebab itu anak-anak bila dia menangis, dia nak apa? Dia nak dipeluk. Bila dia peluk, dia akan reda emosi dia. Sebab apa? Dia rasa dia diprotected, dia lindungi apabila disentuh. Kan? Bukan saja disentuh, bahkan dipeluk. Kan? Dan bila kita pujuk pun kita peluk anak kita kan. So sama juga sebenarnya. Dan sebab itu ini adalah sebenarnya salah satu mekanisme fitrah yang ada pada manusia. Kan? Sebab itu kita peluk, kita pegang, kan? Tanda kasih sayang. So apa aktiviti yang kita nak buat lah, antara yang boleh dibuat tu sekalian. Antara aktiviti yang boleh dibuat untuk menunjukkan walaupun sebenarnya dia tidak bersifat sexual driven. Kan? Jadi sebagai seorang suami, seorang isteri, antara aktiviti dia perlu adalah contoh bentuk ciuman. Ciuman kan? Ciuman tak semestinya berbentuk kita kata menghala ke hubungan intim, tidak. Kan? Bahkan kalau contoh kita salam kan. Contohlah, saya ambil satu contoh yang mudah. Saya rasa ramai sekarang ni yang terasa sangat nak buat benda ni. Apa dia? Nak balik kampung, nak jumpa mak, nak jumpa ayah, nak salam, cium tangan ni. Kan ramai sangat orang nak buat benda ni. Saya rasa saya sendiri pun memang, ya Allah, duk teringat kan. Nak salam, nak cium tangan, cium pipi mak ni, kan, cium dahi. Kan? Itu adalah ekspresi emosi tu. Kan? Jadi sebenarnya itulah sesuatu yang sebenarnya kita harus budayakan dalam rumah tangga kita. Kan? Ciuman kan, alah sayang. Kan? Duduk saja-saja dia pegang pipi, ya Allah, cabinya, ini hasil PKP ni. Contohlah kan. Yeah. Contohlah kan. Kamu cium dahi. Ya Allah, saya bagi contoh ni pun kita rasa dah berbunga-bunga dah kan. Yeah. Dan ceritanya itu satu suasana yang sangat best. Kan? Apa lagi? Yang kedua, antara benda yang boleh kita buat ni, pegang tangan ni. Pegang tangan ni, ya Allah, kadang-kadang duduk tengok TV saja-saja, peganglah tangan. Ya kan? Pegang tangan, usap, ya Allah, kasarnya, abang buat kerja apa bang? Rasa abang bisnes online je, kenapa kasar sangat ni? Tangan, kan? Pegang tangan isteri, ya Allah, yang kasar ni, saya buat kerja apa ni? Ya Allah, abang baru sedar sayang banyak berkorban untuk rumah tangga kita. Oh, okey. Kan? Nah, tak apa, lepas ni abang tolong basuh kain semua. Okey, basuh pinggan semua. Pegang tangan. Apa lagi aktiviti yang boleh dibuat? Dan saya seronok tengok. Saya satu situasi yang saya sangat seronok tengok bila pergi luar-luar mana-mana lah. Tapi masa PKP tak jarang nampak lah kan. Sebelum PKP,
saya pernah nampak orang tua umur 70, 60, 70 kot. Jalan pegang tangan dengan isteri. Ya Allah, nak lintas jalan. Sama-sama pegang tangan, kita tengok, ya Allah, romantiknya kan. Kan umur macam tu masih pegang tangan. Maknanya dia pegang tangan, sentuhan dia bukan semata-mata kerana fizikal lagi dah. Itu adalah keterikatan hati dah. Kan? Ini jalan pegang tangan, lintas jalan kan. Dan saya dah jumpa banyak bukan kes lah, banyak situasi di mana mereka ni sangat rapat, suami isteri yang berumur ni sangat rapat, sangat saling mencintai kan. Jadi bila salah seorang meninggal, biasa kalau saya tengok, ini pemerhatian saya lah, kalau salah seorang tu meninggal, yang seorang lagi tu biasanya, ya Allah, mungkin tak lama, ini kebiasaan kita tengok lah. Sebab apa? Kadang-kadang emosinya seberat kan, duduk seorang-seorang, daripada duduk berdua tiba-tiba duduk seorang, rasa tak kena. Anak-anak ada, tapi ada anak-anak tak sama dengan ada isteri, ada anak-anak tak sama dengan ada suami. Itu tambah-tambah pula jenis yang buat ibadah sama-sama, selalu pergi masjid sama-sama. Allahu Akbar. Saya sebutnya mula saya sebab tak, sebab antara saya masih ingat adalah ayah kepada Abang Bakar Kumpulan Rehan. Meninggal tahun lepas kalau tak silap saya. Allah Akbar. Setahun sebelum tu isterinya meninggal. Jadi nak ceritanya, saya ambil kisah dia tu, saya tulis dalam saya punya Facebook. Kisah tentang romantik yang sebenarnya adalah romantik apabila dapat beribadah sama-sama. Bukan romantik ni dinner sama-sama ni, tidak. Romantik yang sebenarnya, romantik yang bila kita dapat beribadah sama-sama, doa sama-sama, tahajud sama-sama, semayang sama-sama, buat ibadah, buat sedekah sama-sama. Itu romantik yang sebenar pada saya lah. Allahuakbar. Okey. Okey, sama boleh cerita. Okey. Apa lagi? Peluk. Kan? Benda ni saya sebut, semua orang dah tahu. Cuma kalau kita cek balik, bila last kita buat? Ini soalannya. Sebab orang yang tak terbiasa, kita rasa, kita dah biasa buat. Kan? Kita tak rasa apa bila dengar Cik Fazli sebut dia pun, alah, benda biasa. Tapi tahu tak di luar sana, ada orang yang jarang buat. Tak pernah buat. Kan? Apatah lagi kalau macam saya sebut tadi, suami datang baik ni bila waktu nak melakukan hubungan saja. Kalau tidak, memang tak adalah, masing-masing buat kerja sendiri, main game. Kan? Isteri buat kerja rumah, dia balik lepak. Contoh. Jadi ini situasi. Sebab saya memang dapat banyak soalan, pertanyaan tentang macam ni. Hal-hal macam ni. Okay. So, apa lagi yang boleh kita buat adalah peluk lah. Macam mana nak peluk? Waktu sebelum tidur, pegang tangan, peluk. Kan? Apa-apa peluk. Gurau pun gurau sambil peluk. Isteri basuh pinggan, pergilah peluk dalam belakang. Kan habis melambung semua pinggan ke periuk. Pesan dia, jangan buat waktu memasak, tu bahaya. Tengah goreng kuih tiaw ke apa, tiba-tiba habis melambung senduk dan sebagainya. Jangan. Tapi saya nak ceritanya, rumah tangga dia akan indah ni apabila dia ada pelbagai emosi. Kan ada emosi waktu serius, ada waktu kita bergurau. Kan bergurau ni sunnah Rasulullah. Kita kena ingat, bukan bergurau ni alah. Orang kata apa, alamak bergurau nampak jatuh standard sebagai pemimpin keluarga, kan? Rasulullah SAW bergurau. Rasulullah ni memang faham betul keadaan isteri dia. Dengan Siti Aisyah, bagaimana Rasulullah SAW ni dia melayan Siti Aisyah. Cara sebab melayan sebab umurnya muda. Okey, saya dah nampak dah skrin tu dah sama saiz tu. Jadi kita tarik break sekejap, insya-Allah. Lepas ni saya nak respon kepada soalan-soalan. Masya-Allah. Sebelum tarik break mungkin kita rasa macam, ya Allah, perlu lagi kan kita bincang tentang isu ni, walaupun dah tahu, tapi bagaimana nak refresh lagi dan nak ingatkan lagi bahawanya rumah tangga ni segala-galanya bermula dekat rumah kita ni, masya-Allah. Dan kita tak lambat untuk kita mula dari sekarang sebenarnya, insya-Allah. Dan para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112904004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Berehat sekali lagi untuk waktu ini, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Ayo serta IKIM jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu, ya Aqsa.
Usahawan, usahawan. Nak kembangkan perniagaan anda yang ada sekarang? Beyond kan ada. Dah bertahun-tahun bisnes tapi masih di tahap yang sama. Beyond kan ada. Sibuk dengan perniagaan sehingga tiada masa. Lebih menyedihkan, simpanan pun tiada. Beyond kan ada. Beyond nak kongsikan strategi perniagaan secara percuma. Macam mana nak keluar dari semua masalah ini? Layari seminarbusiness.com sekarang dan dapatkan akses kelas dalam talian bernilai RM297 secara percuma. Nak kembangkan perniagaan? Seminarbusiness.com. BYOND. Beyond kan ada. Malaysia terkenal dengan keunikan dan kepelbagaian makanan yang merupakan manifestasi kemajmukan budaya masyarakat di negara ini. Perkara ini lahir dipengaruhi oleh sejarah, budaya, sains dan teknologi. Buku Kepelbagaian Budaya Pemakanan di Malaysia, Perspektif Islam akan mengupas perkembangan budaya pemakanan yang dibawa oleh 3 kaum utama di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India serta melihat bagaimana Islam memainkan peranan. Dengan harga RM45, dapatkan di laman sesawang ikimniaga.my atau melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah. Firmanullah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar ayat kedua yang bermaksud, tunaikanlah salat dan sembelihlah kurban sebagai tanda syukur. Jom kita rebut peluang buat ibadah kurban bersama serantau Muslim. Harga berpatutan, gambar bahagian kurban anda dapat dan anda juga akan dapat risit dan sijil penyertaan. Memang berbaloi. Sertai kurban mudah bersama serantau Muslim. Layari kurbanmudah.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Johor Bahru 106.2. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Setia Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini. Masih bersama untuk rancangan Vaksin Hati. Iya, di talian kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar, kaunselor rumah tangga, juga merupakan pengasas bijak emosi. Dan kita boleh terus dengan soalan Tuan. Boleh, insyaAllah. Silakan. Okey, baik. Soalan yang kita dapat daripada sahabat kita dekat Negeri Sembilan bertanya, Tuan, adakah komunikasi cinta ni perlu ada pembuktian? Ni dia dulu waktu kita baru nak kenal dengan isteri, abang nak buktikan, abang boleh buat macam-macam. Selepas kahwin, adakah perlu bukti? Macam mana ni Tuan? Silakan. Silakan Tuan. Boleh tak kalau saya tanya balik soalannya? Adakah cukup dengan hanya melafazkan cinta tanpa pembuktian? Kan? Adakah cukup melafazkan cinta tanpa perkahwinan? Tindakan. Kan? So, dia sebenarnya, kalau dalam bahasa muda, action speak louder than words lah. Memang cinta ni perlukan pembuktian. Sebab apa? Dia macam ni. Kata-kata, dia hanya sekadar, dia akan membugar emosi. Tetapi untuk menanam dengan lebih mendalam, maknanya untuk merasai dengan lebih mendalam, kita akan melihat dari segi perbuatan. Kan? Sebab tu ada contoh ayah-ayah, sebahagian suami, dia tak pandai sangat berkata-kata. Kan? Nak bercakap pun mungkin kurang lah. Tetapi daripada action ni kita tahu dia sayang kita. Kan? Ada suami macam ni, ada. Kan? Bila kita nak dengar kata, abang sebutlah sikit, lama tak dengar abang sebut I love you. Tak nak lah awak ni, saja je. Malaslah, gelilah. Kan? Geli-geli tu, rumah tangga dia jaga elok. Kerja-kerja rumah dia selesaikan dengan baik. Nafkah dia jalankan dengan baik. Kan? Bila kita perlukan bantuan dia terus datang. Itu action tu. Walaupun tidak dilafazkan, tetapi itulah bukti. Dan sebab itu contoh, kita kata kita sayang Allah, kita cinta Allah. Apa buktinya? Bila kita melakukan amal soleh. Kan? Kalau hanya sekadar sebut tidak ada bukti dari segi amal, usaha kita, amal kerana Allah, macam mana kita nak dinilai tu? Kan? So sebenarnya begitulah dia. Begitu jugalah sebenarnya kalau kita kata bila kita sebut cinta, perasaan tadi dia mesti dibuktikan. Kan? Apa bukti kita sayang kepada pasangan kita? Kita kahwin dengan dia, itulah bukti dia. Kan? Apa buktinya? Saya pilih awak, saya tak pilih orang lain.
Walaupun ramai pilih saya contoh. Kan? Tak, nak ceritanya buktinya itulah buktinya. Maknanya saya kahwin dengan awak, itulah buktinya saya sayang awak. Kan? Jadi bermakna bila kita sebut tentang cinta memang perlukan kepada pembuktian. Barulah dia akan berakar dengan lebih dalam. Kan? Sebab kata-kata semua orang boleh sebut. Tetapi perbuatan menzahirkan kata-kata tadi. Kan? Perbuatan tadi hanya datang daripada orang yang benar-benar ikhlas. Lafaz cinta semua orang boleh sebut. Tetapi perbuatan hanya akan datang daripada orang yang benar-benar mencintai. Itu dan kalau kita bicara sudut cinta lah perasaannya. Okey. Baik, seterusnya soalan daripada Ridwan Jaafar Iman. Itu nama Facebooknya di Facebook Live IKIM FM. Bertanya, untuk bergaul dengan anak kita hendaklah membina hubungan sejak kecil lagi. Apakah ibu bapa yang kurang memeluk anak semasa kecil akan mengalami masalah emosi, tak rapat dan susah nak berkomunikasi? Tuan? Ya. Betul. Kenapa? Sebab anak-anak sebelum dia boleh bercakap, sebelum mereka boleh bercakap, belajar bercakap dan juga bercakap, bahasa yang paling jelas adalah bahasa badan anak-anak. Dan sebab dia faham sesuatu tindakan kan adalah berdasarkan tingkah laku kita. Kan bila dia menangis, bila kita peluk, dia akan rasa dia dilindungi, dia akan rasa dia disayangi, dia rasa kita ni penting. Sebab tu bila anak-anak, kalau kita contoh dia menangis, kita lambat pergi atau kita biarkan, akan timbul masalah di situ. Cuma saya nak hurai lebih mendalam sebab saya bukan orang yang fokus kepada bidang parenting. Cuma berdasarkan pembacaan saya dan juga pemerhatian saya, memang anak-anak ni peringkat awal pembesaran dia memang fokus kepada emosi, pembangunan emosi. Saya tengok ada ramai pakar-pakar yang sebut tentang tentang perkembangan anak-anak ni. Berapa tahun pertama, saya lupa berapa tahun pertama, memang fokus kepada perkembangan emosi. Jadi pada peringkat ini antara benda yang penting bila kita sebut tentang emosi ni sentuhan. Kan kita bercakap dengan dia, kita pandang mata dia, kita dengar dia, sentuhan salah satu benda yang sangat penting. Jadi sebab itu pada saya memang penting di peringkat awal ni untuk kita belajar pengurusan emosi diri dan juga anak-anak. Macam mana nak menguruskan emosian. Sebab kesan dia macam ni, saya bagi contoh. Anak-anak yang kita tidak mengajar dia ataupun kita tidak tunjukkan satu model pengurusan emosi yang bagus. Contoh, anak-anak marah. Kan, dia nak sesuatu dia tak dapat, dia tantrum. Kan? Jadi, setengah parent dia akan terus marah. Kau ingat kau punya marah je, bapak punya marah pun ada kau tahu. Kan? Marah kat situ. Dia yang budak tu senyap. Kan? Jadi, budak tu akan belajar sesuatu. Dia kata, okey, maknanya cara pengurusan marah adalah bila dia orang marah, kita marah dia balik, dia akan diam. Dia akan belajar di situ. Dia akan belajar caranya begitu. Kan? Sedangkan mungkin cara yang lebih baik adalah dengan kita mendengar luahan tu. Maknanya kita akan ada sentiasa di situ. Okey, kenapa menangis? Kan? Okey. Kadang-kadang saya baru ni saya bagi satu contoh lah. Anak saya sendirilah. Kucing saya ada 4 ekor anak kucing. Satu seekor kucing ni datang daripada luar, kami bagi makan, kemudian tak pergi jauh. Jadi dia datang, jadi kami tak pergi jauh, dia tak nak lari lah. Lepas makan pun dia main kat situ juga. Jadi kami masuk dalam sangkar lah. Rupanya kami tak tahu kucing tu ada virus. Jadi satu hari kucing tu makin lemah, kami belum sempat kami bawa pergi klinik, mati. Jadi anak saya tu memang menangis lah. Kan? Lepas tu 3 ekor lagi terus kami bawa pergi klinik, di hospitalize. Maknanya di doktor tinggalkan kat situ, dia akan jaga bagi ubat apa semualah. Pagi besok dapat call juga mati. Seko. Jadi saya dah terfikir macam mana nak beritahu anak ni, macam mana nak beritahu anak ni kan. Jadi saya beritahu, saya kata Sofia, ada berita buruk Abi nak beritahu. Jadi Sofia kena tenang, sabar. Saya pesan dulu, saya pesan. Lepas tu saya beritahu. Bila saya beritahu, dia menangis teruk lah. Jadi saya ambil, saya peluk, pegang. Saya pegang, saya tak cakap apa, biar je. Biar dia menangis, lega sikit. Bila dia lega, baru saya bercakap. So, saya nak cerita di situ saya cuba menenangkan. Jadi, dan ujian dia bukan setakat itu. Besoknya mati lagi seekor. Saya pula nak nangis. Haiwan kita sayang kan. Dah berturut-turut kan. Ya Allah, rasa beratnya kan. Jadi, itulah maknanya itu pengalaman saya lah. Dan ialah pengalaman saya pun masih lagi jauh. Tetapi saya nak ceritanya berdasarkan pakar-pakar yang sebut tentang isu tentang parenting. Memang kepunyaan emosi ni sangat penting.
Dan antara bentuk kita memberikan sokongan ni adalah dengan bentuk sentuhan dan pelukan. Jadi kanak-kanak yang membesar dengan emosi yang baik. Satu, emosi yang baik. Yang kedua, kecerdasan emosi yang tinggi. Jadi dia akan tinggi empati dia. Kan? Kanak-kanak ni sebenarnya kalau kita betul, kita saya bagi contoh isu-isu Palestin. Kita tunjuk pada anak-anak isu Palestin. Walaupun dia tak faham, tapi kita cerita. Mereka akan timbul empati. Kan? Saya pernah dulu, sebab saya pun pernah pergi Syria, saya pernah pergi Jordan, pergi hantar bantuan dan sebagainya kan. Saya pernah tunjuk satu video. Kan? Sebab anak saya kadang-kadang pada makan tak habis. Dan makan makanan tak habis. Betul. Dan tunjuk satu video. Budak di Syria kutip makanan atas tanah. Kan? Ambil satu makan. Dia tanya kenapa? Kita cerita. Saya hanya tak ada makanan kan. Allahu Akbar, negara diorang ni kena uji, perang berlaku kan, nak cari makan pun susah. Kesan dia seminggu tu memang makan habis lah. Alhamdulillah lah. Tapi seminggu dah, lepas tu saya tak pasti. Lepas tu dia tak apalah, at least ada lah juga. Tapi ada impact lah, ada kesan. Sebab tu yalah, kalau kita cerita pasal emosi ni sebenarnya dia banyak range lah. Cuma saya sekarang ni memang saya fokus kepada rumah tangga lah. Alhamdulillah. Banyak juga yang kita nak ceritakan, nak kupaskan untuk petang ini, tapi kesentukan masa, itu masa sahaja yang kita ada untuk petang ini, untuk komunikasi cinta, sentuhan. InsyaAllah ada amalan yang kita boleh bawa untuk dari vaksin hati untuk petang ini, sama-sama kita amalkan dan rapatkan lagi sama suami isteri, insya-Allah. Dan untuk waktu ini bersama Tuan Fazli, tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir. Silakan. Okey, kata-kata akhir saya kepada semua pendengar dan penonton dan pendengar, saya nak minta tolong buat satu homework sikit. Homework kan. Maknanya bila berada di rumah, ambil satu masa yang very privacy dan juga berkualiti bersama pasangan masing-masing. Pegang tangan dan pandang wajah. Kan? Perhatikan daripada hujung rambut, kan, muka. Sebab kadang-kadang kita tak perasan, rupanya muka suami kita ni dah berkedut. Kan, kerja banyak sangat, mikir pasal bisnes kan, macam-macam. Kan, kita pegang tangan isteri kita, kita rasa ya Allah, tangan kita dah tak sepejal dulu. Kan, sebab apa? Banyak kerja rumah yang dia buat kat rumah. So pegang dan kita perhatikan. Dalam hati kita sebut, ya Allah, aku bersyukur pada Allah ada pasangan yang Allah kau anugerahkan aku isteriku hari ini. Kau anugerahkan aku suamiku yang sangat baik pada aku, ya Allah. Dan pegang, ambil masa, tak perlu lama. Mungkin ambil masa 5 minit, 3 minit, 5 minit kan. Ambil quality time, perhatikan. Sebab kadang-kadang kita jarang perhatikan, kita sibuk dengan benda lain. Kan? Sebab tu saya suka contoh buat antara aktiviti yang saya sarankan untuk dibuat adalah bila tidur, kadang-kadang isteri lelap dulu. Perhatikan wajah dia. Ya Allah, inilah wajah isteriku yang melahirkan anak-anakku. Kan? Yang sabar, yang tabah. Perhatikan. Isteri pula kalau suami tidur, ya Allah, inilah suamiku yang selalu memikirkan tentang bagaimana nak selesaikan masalah di rumah kan, bercari nafkah untukku dan anak-anakku kan. Terima kasih. Sebab apa dia panggil ketara sedar kan. Kita fokus dan kita bersyukur dan kita perhatikan, Allahu Akbar, kita rasa sangat syukur. Jadi aktiviti-aktiviti ni sebenarnya tuan-tuan sekalian, banyak benda yang boleh kita buat untuk aktiviti ni. Sebenarnya banyak benda yang boleh kita buat dalam rumah, cuma nak buat atau tak nak buat, itu saja. Nak buat ke tak nak buat. Jadi insya-Allah saya mengharapkan agar kita menyemarakkan lagi perasaan emosi cinta dan perasaan kasih sayang dalam rumah tangga, mawaddah warahmah ini dengan melaksanakan aktiviti-aktiviti ini. InsyaAllah kalau bahasa utama cinta dia adalah sentuhan, dia akan sangat terbuka. InsyaAllah. Jadi saya rasa cukup setakat itu. Dan sebagai terakhir, rumah tangga ni bukan sekadar cinta, tetapi cintalah perisa terbaik dalam rumah tangga. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Itu dia. Orang kata ayat power daripada Tuan Fazli Aziz. Supaya ada aura itu juga sampai kepada hati kita kan. Sebab komunikasi itu bukan hanya sekadar kita bercakap-cakap dekat mulut, tapi sebenarnya dari mata turun ke hati kan, dari telinga mendengar, berfikir dan mencapnakan lagi sebaik-baiknya laluan kebahagiaan rumah tangga, insya-Allah. InsyaAllah. Dan di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Tuan Fazli Aziz. InsyaAllah Tuan, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM, dan kekalkan pendengaran anda. Seperti biasa, kita akan terus bawakan rancangan Vaksin Hati di setiap hari Isnin petang. Dan para pendengar terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia.
terbaru 89.8. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Ramai di antara kita suka menyampaikan kebaikan dan sememangnya ia merupakan satu kebaikan yang jelas. Tetapi yang mencantikkan pribadi kita adalah apabila kita menyampaikan, kita mengamalkannya. Jika kita menyampaikan kebaikan bersedekah, bersedekahlah juga bagi menyempurnakan amalan kita. Boleh. Itulah sedekah apakah yang terbaik buat kita? Yang terbaik adalah bantuan yang sebaiknya kita berikan kepada mereka yang berjuang, khususnya warga Palestin dan Syria yang kini berjuang mempertahankan hak mereka. Jangan lupa untuk bersama-sama Aman Palestin dalam membantu saudara kita dengan hanya RM10. Setiap usaha kalian, senyuman buat mereka. Okey. InsyaAllah. Buku semua dah dapat Alhamdulillah. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 kalau ada topik-topik yang nak diketengahkan dalam tu, tengoklah dengan topik dengan darah. Kami berkorban untukmu ya Aqsa. Usahawan nak kembangkan perniagaan anda yang ada sekarang. Bion kan ada. Dah bertahun-tahun bisnes tapi masih di tahap yang sama. Bion kan ada. Sibuk dengan perniagaan sehingga tiada masa. Lebih menyedihkan, simpanan pun tiada. Bion kan ada. Bion nak kongsikan strategi perniagaan secara percuma. Macam mana nak keluar dari semua masalah ini? Layari memang saya dah menulis juga dan pasal tu. dapatkan akses kelas dalam talian bernilai RM297 secara percuma. Nak kembangkan perniagaan? Cuma sekarang ni dia bukan apa sebab memang saya suka Bion kan ada. Tak sunduk. Tak Permahaya ni dia ramai orang yang tak sunduk. Follower yang tak sunduk. Jadi saya sebab benda yang disebut itu sebenarnya tak salah, betul. Cuma bila dia kaitkan dengan jodoh dia, itu jadi masalah. Bila dia kaitkan dengan jodoh, dia kata orang yang kadang nampak buru-buru sikit baru orang lelaki suka. Tak semua lelaki suka macam tu. Tak sama. So dia kalau dia sebut sebahagian lelaki mungkin. Jadi mungkin jadi adik terinya sangat nak rasa laut daging. Maaf ya adik, Umi tak mampu lagi nak beli daging. Independen dan cerdik. Bila Umi ada duit lebih, pasti Umi belikan daging untuk adik ya. Bukan semua mampu merasai. Kalau dulu tradisional punya family je. Ayo bersama Yayasan Maghfirah laksanakan korban bersama kami. Layari korbanumah.com atau hubungi 011 40 sekarang tak boleh, sekarang dah lain. 24 semua bekerja kan. Nak dengar rancangan Santapan Jiwa untuk Kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Lain. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam hayyina rabbana bisalam Ustaz Iwan tu buat juga sampai dah lupa dah orang sepenuh ulang tahun ni. Saya letak daras salam tabarakta ya zal jalali wal ikram Allahumma antas ada lah dengar dah dengar kata main apa je 18 3 hari lagi lah dia nak bagi pendedahan je kepada budak-budak. Kita sendiri nak nyanyi sendiri dah tua dah rasa. Tak adalah dah tak. Sekarang ni memang membina nama sebab ni pun kita yalah ini tak bermula daripada bawah balik bina nama sebagai train وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام Terima kasih Syafiq, terima kasih. Baik. ومنك السلام وإليك
salam.